Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Saudara-saudara yang amat dihormati, akhirnya Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim telah membuat satu pengumuman yang dahsyat, satu pendedahan baru yang pasti menakutkan Perikatan Nasional rasanya. Saudara-saudara, dalam satu artikel dari biharian.com, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, jadi kerajaan yang pikul amanah, bukan maki hamun orang, kata Anwar. Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan, penyaluran bantuan oleh kerajaan kepada rakyat tidak boleh dilakukan atas nama atau lambang mana-mana parti politik. Sebaliknya, Perdana Menteri berkata, apapun bentuk bantuan yang akan diberikan kerajaan kepada rakyat perlulah disalurkan menggunakan hanya nama kerajaan. Ada berbangkit tentang bantuan-bantuan kerajaan kepada rakyat yang menggunakan lambang parti. Ini tidak boleh digunakan. Dan yang mengejutkan, di sini Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat satu pendedahan baru yang mengejutkan Muhyiddin Yassin, Hadi Awang, dan juga kepimpinan PN. Menurut artikel ini telah diamalkan Perikatan Nasional dulu, dan ada juga 1-2 isu yang berlaku dalam kerajaan perpaduan. Jadi, arahan kita, amalan ini tidak boleh diteruskan, bantuan kerajaan perlu disalur atas nama kerajaan, katanya ketika ditemui selepas menghadiri kenduri rakyat di dataran Taman Dahlia. Pada majlis itu, beliau menyempurnakan bantuan bakul rahmah kepada 10 penduduk di Taman Dahlia. Dalam hal itu, PM mengingatkan semua pihak supaya mematuhi etika berkempen ditetapkan SPR. Susulan penganjuran 2 pilihan raya kecil membabitkan Parlimen Pulai dan Dun Simpang Jeram di Johor. Etika kempen dan juga penyaluran bantuan kerajaan kita dah pastikan. Saya dah bincang dengan Menteri Besar Datuk On Hafiz Ghazi supaya pastikan tidak ada pelanggaran. Kita hormat peraturan yang ditetapkan SPR. Esok akan berlangsung penamaan calon bagi PRK Parlimen Pulai dan Dun Simpang Jeram dengan tarikh pengundian awal pada 5 September dan pengundian pada 9 September. Bercakap tentang 2 pilihan raya, yaitu PRK di Parlimen Pulai dan juga di Dun Simpang Jeram. 2 kerusi ini dikabarkan berat kepada Pakatan Harapan Barisan Nasional untuk menang. Seperti yang kita tahu di Johor adalah kubu kuat Barisan Nasional. Manakala Parlimen Pulai pula ada juga kata PH yang akan menang tapi tidak dinafikan. Ada juga kata PN boleh menang. Jadi menurut Anda, saudara-saudara, 2 pilihan raya ini, adakah PH yang akan menang ataupun Perikatan Nasional ataupun PHBN? Saudara-saudara, artikel ini pada 25 Ogos dalam satu artikel bertajuk, jadi kerajaan yang pikul amanah, bukan maki hamun orang, kata Anwar. Ini pasti satu keputusan yang besar dari Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada kepimpinan pembangkang, khususnya Perikatan Nasional, dan mungkin kepada musuh-musuh Anwar di luar sana. Saudara-saudara, sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan juga subscribe. Halo semua, tuan-tuan dan bapak. Satu kejutan baru dari istri bekas Perdana Menteri Rosmah Mansor. Najib Razak, seperti yang kita tahu, sudah genap setahun di penjara dan ada perkongsian yang memilukan Najib Razak melalui Facebook page Najib Razak. Kali ini, saudara-saudara, Rosmah Mansor, nama beliau disebut dalam sebuah artikel dan ini berkaitan dengan dana RM7 juta. Ini pasti mengejutkan. Satu artikel dari malaysiagazette.com, Rosmah guna lebih RM7 juta untuk bil telefon dan kad kredit.
kenyataan dari pendakwaan. Artikel pada 24 Agustus 2023. Datin Seri Rosma Mansur didakwa telah mendepositkan berpuluh keping cek berjumlah lebih Rm7 juta ke dalam akaun Afin Bank milik beliau antara Desember 2013 sehingga November 2018. Uang itu merupakan bayaran untuk membayar bil-bil telepon dan kad kredit miliknya dan ahli-ahli keluarga Rosma. Bagaimanapun, Rosma yang didakwa menganggur selama tempo tersebut tidak pernah melaporkan pendapatannya kepada LHDN. Ini merupakan antara intipati pembukaan perbicaraan oleh Timbalan Pendakwa Raya Ahmad Akram Garib pada prosiding pengubahan uang haram dan elak cukai yang dihadapi Rosma ketika ini di hadapan Mahkamah Tinggi di sini, K. Muniandi. Cek-cek telah didepositkan dengan bantuan pengurus kediaman Kompleks Seri Perdana Putrajaya, Roslan Sohari. Ketika ini, Rosma sedang berdepan dakwaan atas 12 pertuduhan pengubahan uang haram berjumlah Rm7 juta serta 5 pertuduhan gagal menyerahkan penyata pendapatan kepada LHDN pada 4 Oktober 2018. Nah, saudara-saudara, persoalannya, Najib kini yang sudah genap setahun di penjara. Adakah dengan berita ini satu lagi kejutan buruk untuk Najib Razak dan keluarga ahli keluarga Najib Razak? Dan persoalan yang sangat hangat dikatakan ramai orang. Bilakah Rosma Mansur juga akan mengikuti jejak Najib? Nah, ini menjadi persoalan. Adakah Rosma Mansur juga akan ditangkap? Dalam artikel ini, pada 1 September 2022, Hakim Muhammad Zaini Mazlan mendapati Rosma bersalah atas 3 pertuduhan rasuah berkaitan proyek hybrid solar bernilai Rm1,25 bilion untuk 369 sekolah luar bandar di Sarawak. Beliau menjatuhkan hukuman penjara 10 tahun serta denda Rm970 juta kepada Rosma. Selain itu, mahkamah juga telah memerintahkan Rosma dipenjara 30 tahun jika gagal membayar denda berkenaan. Pada masa sama, Muhammad Zaini telah membenarkan permohonan penangguhan pelaksanaan hukuman penjara dan denda sementara menunggu rayuannya di Mahkamah Rayuan. Jadi ini pasti satu lagi kejutan buruk sekiranya ini benar berlaku, di mana mahkamah juga telah memerintahkan Rosma di penjara 30 tahun jika gagal membayar denda berkenaan, yaitu di mana hukuman penjara 10 tahun serta denda Rm970 juta kepada Rosma juga disebut dalam artikel ini. Saudara-saudara, tonton dan puan, sekian saja kali ini. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan juga subscribe.